ataupun min, kita ada beberapa kemungkinan yang terjadi dengan bunyi itu. Sama ada kita hide bunyi tu, kita terangkan, kasih dengar nun tu terang-terang, atau kita ubah bunyi tu. Dia bergantung pada huruf yang datang selepas nun tu. Nun yang ada sukun saja, bukan nun yang ada baris lah. Kalau mina tak ada, tapi nun yang bersukun tu kita akan ubah. Kalau depan dia ialah nun juga, itu kita panggil idgham idgham bi gunnah. Sebab kita dengungkan lagi, nun tu memang ada dengung. Min, kalau dia ada mim, kita buat mim. Kalau dia ada waw, kita ada miu. Kalau ada ya, kita jadikan dia mi. Kita masukkan ya tu, ini ialah idgham. So ini first time kita belajar tentang idgham ialah melalui hukum nun sakinah dan tanwin. Tanwin tu yang baris dua tu pun sama. Dia ada bunyi nun kat dalam dia. Macam azabin. Jadi kalau kita cakap azabin diikuti oleh huruf nar. Nar tu nun juga. Jadi kita dengungkan. Itu kita masukkan nun yang pertama dalam nun yang kedua. Azabin nar. Ataupun kalau azabin apa lagi? Abedin Karim ke Abedin Karim, din tu jadi abdin, ada kaf. Kaf tu membuatkan dia berubah, yang itu bukan idgham sebab dia tak masuk, dia cuma berselindung. Maksud dia abdin tu jadi abdin, itu dipanggil ikhfa. So anyway, dalam nun sakinah ada 4 benda, iaitu yang idgham tu, yang ikhfa tu, iqlab artinya kita ubah bunyi dia, dan izhar artinya kita biarkan saja bunyi nun. So sekarang ni kita ambil perkataan idgham tu saja, sebab idgham tu kita gunakan untuk yang bukan nun sakinah dalam kes yang kita belajar minggu lepas dan minggu ni. Dia ialah pertembungan antara dua huruf, iaitu huruf tu sebelah-sebelah macam mutaffifin. Tapi cuma bezanya dia tak berlaku kalau tak ada sukun. Jadi kalau kita tengok dalam mutaffifin ni, ayat pertama. Wailul lil mutaffifin. So kat situ kalau kita tengok lam bertemu dengan lam tu, lam yang pertama ialah lun bertemu dengan lam, kita boleh kata dia ada idgham kat situ, dia ada gabung. Sebab memang dah ada tanda sabdu pun. Jadi lam tu ialah lam yang sama dan bergabung. So bergabung, perkataan gabung tu ialah idgham. So kita kata hukum dia ialah hukum idgham. Hukum idgham antara lam. Maksudnya idgham mislain. Dia idgham yang sama. Last week. Nani boleh tunjuk tak yang Google Classroom tu Nani? Macam nak terguna perkataan yang lain daripada last week tu macam confusing. Sekejap, saya cari. Tak ingat. Oh, itu slide ke? Ya, Ustazah, hari tu slide. Sekejap ya, saya buka Gmail. Okey, itu yang Ustazah silap tu lah misline tu, bukan perkataan misline. Sorry, mutamasilain. Kalau misline tu itu untuk hukum mim sakinah. Dalam hukum mim sakinah, kalau mim yang ada sukun dia bergabung dengan mim pula, kita kena gabungkan juga macam hukum yang ni. Hukum dia gabung juga tapi dia khas untuk mim sakinah. Dia dua mim yang sama bertemu, dua benda yang sama, mim dengan mim bertemu. Jadi kita pun panggil dia misline. Maksudnya misal tu maksudnya benda yang sama lah kan. Misalan, macam bahasa Melayu kita cakap misalannya, misalnya. So dia macam, dia macam benda yang sama. So misline ni artinya dua yang sama. So yang itu idgham misline tu khas untuk hukum mim sakinah. Tapi untuk hukum yang ni, hukum pertemuan antara dua huruf atau meeting of two letters, bahasa Arab dia alaqatul huruf, alaqat pelekat dua huruf bertembung. Yang ini kita panggil idgham mutamasilain. Mutamasilan atau mutamasilain. So kita can
go through this. Nani tolong go through kan the slide. Okay, so yang ni sebenarnya tajuk dia Ustazah akan tukarlah. Tajuk dia bukan idgham antara dua huruf, tapi dia lebih kepada pertemuan antara dua huruf atau Ustazah, kenapa tak dengar suara? Connection good. Ustazah freeze. Ustazah tahu tak dia tak apa ni? Kena WhatsApp kot. Connection ni. Dia cakap laptop dia tiba-tiba crash. Sekejap lagi dia try guna laptop. Guna iPad. Malam minggu. Idgham ni tak berlaku kalau tak ada sukun ke? Tak ada syiddah? Tak ada sukun Apa dia lihat? Idgham tak berlaku. Kalau tak ada sukun ke tak ada syiddah tadi saya cakap? Macam cakap sukun, nanti tanya balik. Sukun okay, Assalamualaikum, boleh dengar ke? Boleh Ustazah. Okay, Ustazah tak nampak video sendiri, so rasa macam tak ada kat sini pula. Okay, tak apalah. You all nampak Ustazah kan? So, kita tengok slide tu. Sorry, laptop ni tak tahu apa nak jadi. Tak nampak muka. Tak nampak muka. Macam mana nak nampakkan semua screen orang lain macam before nampak semua including myself. So, okay. Muka dia tak letak kat situ. So, video tak on lah. Cuba onkan video. Lain rupa dia dalam iPad. Tak keluar apa-apa pun. Tapi Ustazah. Okay, got it. Okay, dah ada dah. Okay. Okay, so sekarang ni, okay, cuba tengok slide seterusnya. Kita nak cakap pasal idgham antara huruf ni. Okay, ada beberapa jenis. Satu yang kita sebut tadi, kalau huruf dia sama, macam mutaffifin tu, fa dengan fa atau mim dengan mim. Walaupun mim tu dah masuk tajuk lain, tapi kita ikutkan asalkan dia sama, dia akan jadi idgham mutamatsilain. So contoh yang dekat sini ialah idhaba. Tak nampak. Idza ke? Saya nampak Izzahaba. Okay, izzahaba. So dalam dia nak katakan yang dalam sabdu tu ada dua yang bersebelahan. So izzahaba tu ada
hukum idgham mutamasilain ataupun kita panggil alaqat mutamasilain ataupun gabungan. So kita dah comfortable kan dengan idea idgham ni. Idgham ni maksudnya macam itulah, melekat, bergabung, diserap. Cuma kita biasa belajar sebelum ni idgham dalam tajuk nun sakinah dan mim sakinah je, tapi itu melibatkan mim dengan nun yang ada sukun. So kali ni kita lebarkan lagi ruang dia idgham tu. Selama ni kita ingatkan idgham tu untuk nun dengan mim, so sekarang kita kena luaskan fikiran lagi. Rupanya ada idgham yang lain di luar sana. Itulah maksud topik ni. So topik ni kalau cakap pasal idgham dua yang sama ialah mutamasilan. Kalau idgham yang dia seakan-akan sama dipanggil idgham mutajanisain. So perkataan bahasa Melayu jenis tu berasal daripada perkataan bahasa Arab janis. So ini dua jenis yang sama. Contoh yang dibagi ialah lam dengan ra sebagai dua jenis yang sama. So kita agak susah nak ingatkan apa dia kalau kita tak tahu kriteria yang diperlukan. Dia kata apabila ada huruf sukun atau mati bertemu huruf berharakat dan kedua huruf tersebut memiliki makhraj yang sama. Jadi yang penting makhraj. So makhraj ni adalah tempat-tempat yang keluar dalam lidah, dari bibir, tekak dan sebagainya. So Ain, kita pernah buat makhraj tak? Sorry, apa dia? Maksudnya? Ain pernah belajar makhraj kat dalam kelas ni sebab tak ingat. Yang mana? Tak ingat. Makhraj sebutan. Kat mana daripada bibir, kat mana point-point sebutan. Ada cuma tak berapa nak. Selalu. Okay, ada at least Ain tahulah makhraj tu. Apa dia punya main point tu. Main point dia lah nak katakan, misalnya kalau bibir yang ada keluar dari bibir cuma mim, ba dan waw. Sebab bila kita nak sebut mim tu, kita akan cari makhraj dia, kita letakkan alif dulu, kita cakap kemudian kita tamatkan dengan bunyi mim. So kita nampak so kalau kita sebut mim berharakat atau berbaris, kita akan daripada situ amma, ammu, ammi, semuanya mesti asal daripada bibir yang berketip tu, tutup bibir tu, amma, amma. So itu yang makhraj, point yang kat seluruh line bibir yang bertemu tu, itu ialah makhraj mim. So kalau kita nak kata wow, kita akan cakap awwa, awu, awi. So u tu yang bulatkan bibir tu ialah point makhraj untuk hasilkan wow. Jadi bila kita kata wa, dia asal daripada that point yang bulatkan bibir. Wa, wu, wi. Kemudian the third one ialah ba. Dia macam sama dengan bim tapi dia bibir tu tebalkan dulu. Bibir tu keraskan dulu. Abba, abu, abi. So point makhraj ialah seluruh line bibir yang terketak untuk sebut ba tu. So itu kita nak katakan makhraj dia sama. So mim dengan ba tu tempat dia sama. So kalau misal dia bersebelah-sebelah, kita akan kata dia jenis yang sama. Sebab nak kata dia mutamasilain tak boleh. Mutamasilain mesti exactly sama huruf. So mutajanisan ni mim dengan ba tu dah sama jenis. Sebab dia asal daripada tempat yang sama. Sebab tu ada surah apa kita buat hari tu, Nani dengan Alia, yang irkab ma'ana. Irkab ma'ana. Surah Hud ke? Sekejap. Rasa tak hafal. Hud 42. Betul tak? Ya, sekejap. Dalam nota ada tak, Alia? Saya tulis Hud 42 ni, tak tahulah yang mana. Surah Hud ayat 42. Okey, so kalau irkab ma'ana ni dia okey, ni contoh dia kat sini. Idgham mutakaribain. Okey, dia bukan mutajanisain, Ustazah silap. Dia yang the next one, qarib, daripada perkataan qarib, kawan karib. Kan, kalau kita ada kawan karib maksudnya dekat lah. Tapi apa yang beza dia? Dia kata apabila ada dua huruf yang bertemu dengan makhraj dan sifat yang hampir sama, iaitu makhraj dan sifat hampir sama, iaitu huruf pertama berharakat sukun atau mati dan huruf kedua berharakat. Tapi buat kucing ni bising. Ustazah, jumpa dah yang irkab tu ayat 42 surah Hud.
Kenapa dengan kucing ni? Irkab ma'ana. Lapar kot. Kucing Dia lapar. memang mudah lapar dan mudah Siang dia. kesian sebab dia dah makin tua. Okey, tak apa, dia dah senyap dah tu. Okey, so Hud berapa tadi? 42. Dia tak nak Ustazah bercakap tu. Saya cakap je dia pun bercakap. Surah Hud ayat 42. Saya dah jumpa dah kat sini. Okey, salin ya. So Ustazah memang hafal dia punya pertemuan tu lah. Dia tulis kat sini, kat dalam slide ni kita nampak kat situ irkam ma'ana. Dia Dia sebut asal dia ialah yang sebelah kiri ni lah. Irkab ma'ana, ada sukun di atas ba tu, yang sebelah dia ialah mim. So dia tak dikatakan mutajanisain mungkin sebab dia sebenarnya jauh daripada segi sifat. Ba tu ada qafalah, mim tu ada gunnah. Jadi dia dari segi sifat tak ada yang dia share. Tapi dari segi makhraj boleh dikatakan sama, tapi mungkin ada perbezaan pendapat lah. Mungkin sebab kalau orang kata ba dengan mim, orang tak percaya kan yang dia betul-betul keluar daripada tempat yang sama. Sebab mungkin perbezaan tu, ba tu kita keraskan bibir tu buat dia jadi macam betul-betul different lah. Ya, tanya ada soalan ke? Oh tak, tengah cuba memahamkan ayat yang irkam ma'ana ni. Because yang saya tulis ni maksud mutajanisain ni sama makhraj, beza sifat kan? Itulah. Tengah fikir sifat ba dengan mim ni macam mana, lupa. Ba ni one of the qalqalah kan? Maksudnya sifat ada qalqalah. Ini salah satu kompleksiti dalam tajuk ni lah, sebab memang dia punya pemilihan tu nampak macam subjektif. So Ustazah pun tak expert bidang ni. Jadi Ustazah tak dapat nak bantu sebab kalau nampak ba dengan mim tu rasa macam nak kata dia mutajanisain. Sebab dia keluar daripada makhraj yang sama. Tapi mungkin disebabkan faktor bibir tu tak sebiji. Dia satu keras, satu lembut. Jadi sebab tu dia masukkan dalam kategori mutakaribain. So dia macam tu je. Kita bagi alasan-alasan, tapi mungkin alasan tu tak semua orang boleh accept lah. Kan? Tapi macam mana dengan lam dengan ra ni? Kita tengok balik pada idgham mutajanisain pada slide ni. Lam dengan ra dikatakan ada makhraj yang sama. So lam dengan ra ni dekat bibir ke, kat lidah ke, kat kerongkong? Lidah. Okey, Alia. Kalau Alia ingat boleh bagi lebih spesifik lagi. Lidah. Kat hujung lidah. Lidah. Okey, Ain. Pilihan Ain kat mana dia? Lidah. Kat lidah. Okey, so lidah macam ni lah, kita tunjuk grafik dia dengan tangan kita. Semua orang boleh buat juga sendiri. So kita ada lidah, ada hujung dia. So dalam makhraj, tajuk makhraj atau kat mana sound is made, lidah ni pun bahagi atau 5 kawasan. So yang paling senang kita kata kawasan tengah lah. Itu kawasan hujung, itu kawasan belakang. Okey, ni yang very basic. Tapi masalahnya yang depan tu ada beberapa subdivision lagi. So ada kawasan hujung dan hujung atau di tepi hujung lidah, kemudian ada di depan hujung saja. So kalau kita ambil topik lam dengan ra ni, dia cara menerangkan dia ada kaitan bukan lidah je, sebab lidah dia tak dia sendiri tak boleh buat sound. Dia kena buat sound dengan sentuh lelangit. So kena ada lelangit pula. So kalau bibir tu dia sesama dia ada 2 part. So dia boleh buat bunyi dengan pertembungan 2 part. Tapi dengan lidah dia kena bertembung dengan langit-langit. So bila nak buat al tu bunyi lam tu, kita akan ambil the whole hujung tu, the whole lebar tu
So tak adalah tip of the tip. Ada lagi satu part tu ialah makhraj tu untuk bunyikan ta dengan dal ke ad tu kita ambil tip je. Yang hujung je. So yang al ni kita ambil semua sekali. Kita lengkokkan ni. Biar dia semua bahagian lidah tu touching kat lelangit. So lelangit ni dah waiting kat atas. Kita bawa semua lidah tu al, tapi kita sampai kat bab separuh je. Kita tak pergi kat tepi yang sebelah sini. Kalau pergi yang tepi sebelah sini yang susah nak buat ialah bod. Bod tu akan naik semua kepada lelangit. Kejap, Ustazah nak pause kejap. Tapi tak pandai. Okay, kejap ya. Okay. Kucing minta perhatian. Sudah hilang balik ke? Okay, sorry, minta maaf. Bukan kucing. Ada orang nak buat kopi. So, akan bising kejap. Tak sampai hati nak suruh jangan buat kopi sekarang. Sedap tu kopi. Yelah. Dah tak Ramadan kan. So, siapa yang tak puasa Syawal tu boleh minum kopi lah. Okay, so tadi kat mana kita sebut pasal lam dan ra. Okay, so ra pula. So, ra sama. Kita bawa lidah bahagian tengah ni naik ke atas. Jadi makhraj dia sama. Nanti kita nak tunjukkan yang itulah. Itu yang membuatkan kriteria dia ialah idgham mutajanisain. Sebab dia ada makhraj yang sama. So tapi al dengan ra tu memang tak samalah. Sifat dia macam ra tu ada sifat tikrar atau getaran. Lam mana ada getaran. Dia just al. Okay, yang tu clear kan? Cuma yang kita tak berapa clear tadi tu mim dengan ba tu kita rasa macam dia sama makhraj. Gaza, dekat buku nota saya yang saya beli ni ditulis yang ba dengan mim ni under mutajanisain. Lam dengan Mim dengan ba yang kita buat irkam tu dia categorizekan dalam mutajanisain. Okay. Itulah bendanya subjek. Kan? Benda dia argue, tak apalah. Itulah nak tengok macam Ustazah. Ustazah. Okay, boleh move on to the next slide. Okay, sekejap. So kejap. Yang irkab makna tu, so kita jangan rasa ragu-ragulah sebab dia bunyi ba dengan mim tu macam tak selari kan, tapi kita kena idgham kan. So dia jadi irkam makna. Okay. Okay, so kalau ikut senarai yang ada dalam Google ni, kita tengok ta dengan ta ni dianggap mutajanisain. So kita boleh setuju dengan kriteria tu. Boleh Nani bagi pandangan kriteria apa ta dengan ta tu. Macam ni nak defend yang dia dekat tempat keluar makhraj tu sama tapi sifat dia mungkin lain. Betul tak? Okay. Sebabnya ta tu lidah kita lengkungkan kan. Kalau ta tu kita macam flatkan sikit. And then ini yang saya faham lah Zazah. Lepas tu ta ni dalam qalqalah kan, qalqul wujad. Tapi ta ni tak ada. Betul tak? Okay. Cuma dia ada desiran. Ca tu ada desiran Nani guna perkataan baru untuk hams, desiran, soundness. Boleh buat buku baru tu letak istilah desiran. Desir. Okey, Alia, apa pendapat Alia pula? Kalau sama pun tak apa. Ulang je kalau sama.
Muted. Tak tahu nak explain. Tapi minggu lepas ada belajar yang pasal apa, ta tu sifat dia hams dengan syiddah. Lepas apa, hams tu lepas nafas, syiddah tu lepas suara. Lepas tu kalau ta tu bunyi dia tebal. Bunyi dia? Kalau kat sini macam lidah kalau apa, melekat. Kat itbaq dia macam tarik ke bawah. Kalau lidah tu Melekat ke Ustazah? lidah tu dia nak sebut tu dia macam ada chewing Kalau gum. Kalau kita chewing gum tu melekat kat lain. kat langit, melekat dekat bahagian atas langit kita punya. Okey, semua sifat lah. Okey, sifat dia berbeza lah. Tapi dari segi makhraj dia rasa? Dari segi makhraj, makhraj ni to tu dekat bahagian bukan tepi ya saya tengok balik. To tu dekat bahagian hujung lidah. Ta pun hujung lidah. Lepas tu dia dekat hujung lidah belakang gigi. Yalah, belakang gigi belah atas. So bila stop tu apa? Lidah tu kat bahagian di langit, belakang gigi sebelah atas. So makhrajnya sama lah. Makhraj sama. Sifat lain. Okey. Itu penerangan untuk mutajal. Okey, thank you. Ain boleh bunyikan ta untuk kita? Tak nampak lah Ain, macam mana nak nampak dia? Tarik. Ada ta. Welcome Julaila. Tak tahu pun Julaila di sini. Okey, please find the makhraj. Macam mana tu nak find dalam your mulut? Lidah dekat atas depan. I don't know how to explain it. Kan? Dekat ujung-ujung kan? Ujung-ujung yang lidah ke yang langit-langit? The lidah is dekat langit. Okay, lidah yang depan ya. Lidah yang depan. Yang hujung lidah sentuh langit-langit. Yes. Okay. Itu masih general lagi tapi cara you nak cari ialah you have to take alif and cakap at. Okay. Stop there. Okay, kat mana tu? Okay, mula-mula lidah kena lelangit kat depan dan lepas tu dia bounce off. Tak boleh bounce, you kena stay there. Kat situ lah tempat dia. At. Wow. Okay, no bouncing Okay. At. Okay. Okay, cuba pun nak tengok. At. Kat mana tu? Terangkan kat mana tempat tu? Okay, so macam kalau lelangit tu ada macam curve kan? Dia yang curve yang the outside depan. Okay, so tak sentuh lidah ke? Tak sentuh gigi? Tak. Gum line? No. Not the gum line. It's close to the teeth, front teeth, but tapi tak kena teeth. Okay, so kat situlah makhraj ta. How about to? Makhraj to? Cuba cari. To kena gigi. Cuba buat dulu. To. Ta. Kena ambil alif and gabungkan dengan to. To. Macam tadi, you have to ambil alif bunyi a, gabungkan dengan to. Out. Out. Oh, okay. Out. Okay, so yang ni lidah kena gigi depan. Sentuh gigi? Ya. Salah tu. Dia kena tempat yang sama tadi. Out. Okay. Out. Tempat yang sama. Tempat tu keras.
kat your langit-langit tu yang you sentuh tu, dia keras sebab belakang gigi tu dia lembut sikit. Belakang gigi tu kalau you poke kan berdarah kan. Kalau yang dalam tak boleh kena gigi I never knew that. Okay. Alright. So tapi yang dia ada kokola, so you kena bounce. Yang tadi you cakap bounce tu not true for ta. At dia ada air lepas tu yang tadi berdesir like at ada air. Tapi to dia tak ada air tu, dia ada berantun balik auto. Okay. Okay, so yang dua tu is called sifat. Yang tempat dia where they meet tu itu dipanggil makhraj. So makhraj ta dengan to ni samalah. Tapi ta ada air yang lepas sebut tu, itu sifat dia ada macam tu. Sifat dia ada air. And then to tu sifat dia ada qalqalah atau echo atau melantun. Can you write this down? Okay. Okay, thank you Ju pula. Kita tengah terangkan tentang ta dengan to ni. Ju kena unmute. Sorry, saya baru masuk. Video pun tak on, tapi memang kalau tak nak on ke atau macam mana? Tak, saya baru masuk. So blur sekejap. Apa benda? Selamat Hari Raya. Okay. Baru dapat join. Okay, so kita tengah bincang topik. Ju tak ikuti kan topik ni. Pertemuan antara dua huruf. Dia dinamakan idgham, tapi bukan idgham yang nun sakinah yang kita pernah belajar. Bukan idgham sakinah. Dia lebih luas lagi. Kita ambil apa saja huruf yang duduk sebelah-sebelah. Kita kata surah Al-Mutaffifin. Dalam surah Al-Mutaffifin, perkataan fa kat sebelah-sebelah tu ialah contoh yang huruf yang sebelah-sebelah lah. Ada kalanya bila di sebelah-sebelah dia akan bergabung jadi satu huruf. So sekarang ni kita tengah tengok pada kategori kedua, huruf yang mutajanisain atau dia dipanggil sama jenis. Tapi dia tak sama. Dia makhraj dia sama. Tapi sifat dia lain. So bila dia duduk sebelah-sebelah, kita punya lidah akan confuse. Kita nak sebut to ke, nak sebut ta ke. Tapi kita sebenarnya gabungkan je dengan yang kedua. So kalau kita nampak to dengan ta, kita jadi ta. Jadi sekarang nak minta penerangan daripada Julaila. Apa makhraj ta dan apa makhraj to? Kat mana tu dalam mulut? Ta tu dekat depan sikit. Kiranya belakang gigi. Okay. Kalau to tu dia dekat langit kita tu tak ke dalam sangat, tapi to. Itu tadi Ustazah cakap dengan Ain, kita nak cari tak boleh guna baris. Kita tak boleh kata to, ti, tu. Kita tak boleh cari dia sangat kalau kita guna baris. Kita kena sukunkan dia atau matikan dia. Macam mana kita matikan? Kita ambil alif baris atas ke bawah ke depan, tapi biasa atas a. Kita matikan to tu. Alto. So bila dia tempat yang dia out tu, kita cari kat situlah tempat dia. Out. Kat mana lidah kita tengah dengan langit-langit? Kiranya dekat langit tu dia macam sebelum sampai yang dekat curve dalam tu. Curve. Dia dekat area curve tu lah. Dia macam kan? Yang tu lah. Dia macam in between antara curve dengan yang bahagian belakang gigi tu, dia ada in between tu. Okay. Ta pula? Kalau ta tu dia ke depan. Dia belakang gigi. Okay. So kemungkinan betul Ustazah kena check baliklah makhraj ni sebab nampaknya you all tak rasa macam di tempat yang sama ya. Sekejap nak check. Dia lebih kurang sama je, tapi ada kemungkinan dia ada penerangan yang lebih detail yang kata dia tak berapa exactly sama. So Ustazah nak check ya. Sebab dah lama tak study exactly ni. Yang buku ni tak ada tulis. Sekejap.
Dari segi sifat pula, apa sifat dia? Sama ke tak? Ta dengan to tu. Ta dengan to. Sifat dia. Taklah kan Ustazah kan? Apa yang beza sifat yang Julailah tahu? Ta tu ada apa? Tak boleh nak explain. Ta tu ada nafas kat hujung dia kan? Tak. Dia ada keluar lah. Kalau off tu dia macam tahan dalam mulut macam tu. Itu dot. To dia kena ada qalqalah. Cuba buat qalqalah dengan to. Buat bunyi to dengan to. Bunyikan dengan alif tu. Okey, itu sifat dia lah. Okey, kalau ikut pada gambar rajah ni, kita tak nampak. To dengan ta ni memang sama sebiji makhraj dia. Tak ada beza, tak ada satu depan sikit, belakang sikit, tak ada. Dia memang betul-betul kat mana yang ta tu, kat situlah to pakai juga. Tempat dia sama dan dal pun sama. Dia 3 serangkai. To, ta, dal, semuanya kat semua tempat yang sama. So makhraj dia samalah. Itu kita nak tunjukkan yang tu je. So kita pergi next one. Thank you Julailah. Next one ialah dal bertemu dengan to. Macam yang kita kata tadi, dal ialah makhraj yang sama dengan to dan ta. So kita panggil hubungan idgham dia ialah idgham mutajanisain, sama jenis. Next one, macam yang nombor 1, cuma ta pula sampai dulu dan to kemudian. So that means to lah menang. Bila kita nak baca tu, kita tak baca ta dah. Kita baca to terus, to. Macam yang atas tu, to dulu. So kita cuba relaxkan lidah kita sebab to tu melengkung lidah. Tapi ta relax. Kita nak cakap to dengan at. So kita pilih yang relax. Kita skip je to tu. Tapi mungkin susah lah sebab dia memang dah terbaca kan. Next one, ta dengan dal. Yang ini penting sebab dia ada qalqalah macam yang atas tu, dal dengan to. Qalqalah dal kita skip. Kalau tidak ada to, ada nak sebut ada to tak boleh. Jadi kita skip dal. Jadi sekarang number 2. Saya tengah cakap pasal line number 2 dal dengan to tu. Kita skip dia punya dal, kita skip dia punya qalqalah ada. Kita pergi kepada to. Okey, bila kita baca kita nampak tu. Macam nakhlukum. Qaf dengan kaf. Kita nak jadikan dia qaf tu jadi kaf terus. Nakhlukum. Kita skip qaf tu. Tak ada kita buat nakhlukum. Tak ada. Tu yang ada qalqalah. Okey, ta dengan dal sama. Next one, dal dengan dha. Ini pun makhraj sama sebab dal tu kena pergi kat hujung gigi macam ni. Dha pula So dia makhraj sama. Kat hujung lidah sentuh hujung lidah, sentuh hujung gigi. So ada terlebih sikit. Kalau terlebih sikit lagi bagus. Lidah tu terjulus sikit. Tapi ada orang dia betul-betul kat hujung lidah dia, which I cannot do. Dia macam tu je, tapi itu dah complete. Tapi kalau lidah dia masuk dalam, dia macam ni, kalau dia baca, boleh dengar bacaan dia salah. Kita boleh tangkap. Tak ada, dia tak buat. Dengan sa pun sama. Kalau dia masuk dalam lidah dia, kita boleh dengar bunyi dia tak bunyi yang sebenarnya sebab dia tak ikut makhraj. So, dal dengan dha ni makhraj sama, so sifat je lain. Yang dha tu melengkung lidah. Kalau nak cakap bo. Tapi dal relax je. Za. So, kita nak baca, dia ada dua-dua kat situ, kita rasa confused. Sebab tu kita ada hukum ni. Bila kita nak baca, kita rasa macam azza ke nak jadi azza. Nak tukar lidah tu dalam masa yang sama, tak boleh. So, kita pilih satu je, combine jadi dha. Lupakan dal tu.
Then lam dengan ra, mutajanisan kita dah buat dah. Ra jadi ra terus. Okay, next slide. Nani? Okay, so ni sama. Okay, continue. Ni contoh. Contoh lam dan ra. Tak apa kita tengok. Ni continue Nani. Idgham mutaqaribain ni contohnya qaf dengan kaf. Tadi ada bagi example. Alam nakhluqkum. So bila kita nampak nakhluq, kita nak buat qaf dengan kaf. Harap-harap ni boleh nampak ya. Qaf dengan kaf ni dia nampak macam sama. Dia K. Kalau kita tulis dalam transliterasi bahasa Inggeris atau Melayu atau guna huruf Latin, Roman letters, dia jadi K kan. Kita nak cakap nakhluqkum, kita akan guna K. That means dia macam akan-akan lah. Kita pun tak ada huruf lain untuk tunjukkan yang satu ni qaf, satu ni kaf. Tak ada. Sebab dia bunyi dia ke. Tapi walaupun begitu, makhraj dia tak sama. Sebab bila kita belajar makhraj, kita akan belajar tentang posisi yang dekat belakang tekak tu. Kita akan belajar yang qaf tu ke depan, yang kaf tu ke belakang sikit. Cokat. Kalau tak silap lah, takut tersilap. Ada gambar ke apa-apa? Oh, tak boleh letak kat sini. Nanti ambil masa. Okay, so kalau qaf, sekejap ya Ustazah tengah check dia kat belakang, yang mana kat depan, yang mana kat belakang, sebab macam lupa pula. Qaf, front of makhraj qaf. Okay, so qaf paling belakang, kaf depan sikit. So walaupun dia belakang lidah, dia macam ada, dia tengah line up lah. So kaf tu kita sampai dulu. Kalau kita jalan atas lidah, dari hujung lidah ke tengah lidah, kita akan jumpa kaf dulu. Lepas tu kita jumpa qaf dekat belakang. So makhraj dia tak sama. Walaupun dia kawasan dia dah kawasan yang sama belakang lidah, tapi dia point dia tu lain. The point yang qaf tu dia untuk hasilkan qalqalah, dia akan bergabung dengan some hard spot kat tekak tu. Ada bahagian yang dia somehow tak tahu macam mana dia bertembung. Sebab nak buatkan suara atau bunyi kena dua part kena bertembung, kena belaga. Sebab tu everything kita lidah bertemu dengan langit, bibir dua bertemu. So yang kat belakang ni macam mana Saya tanya sebab memang tak tahu pun. Macam mana qaf tu, dia bertemu dengan siapa tu? Dia belaga dengan mungkin tak yang sebelah tu. Kalau ada sesiapa yang minat bahagian ni, tolong share next time. So yang qaf ni dia bertembung dengan tempat yang agak keras, sebab tu dia ada echo, qalqalah. Tapi yang kaf tu dia bertembung tempat yang tak berapa keras, so dia ada nafas dia keluar. Ak. So itu sifat tu dua tempat yang berbeza ya. So sekarang kita cakap yang qaf dengan kaf nampak macam sama, represented by letter K, tapi makhraj lain. Makhraj kawasan dia sama kat belakang lidah, tapi makhraj dua point yang berbeza. Kemudian dia punya sifat kita memang dah tahu, satu ada nafas, satu ada qalqalah, aqq. Okay, so semua puas hati yang dia tak sama jenis, tak sama type, cuma rapat je. Puas hati. Puas hati, okay. Kat sini pula kata lam dan ra pun sama juga kan. So yang ni minta maaf lah, pun kena mendalam lagi untuk tahu yang mana jawapan yang sebenarnya, sebab semua orang ada perbezaan dapat tentang mana ni. Okay, alright. Next slide lagi. Okay, yang ni contoh-contoh yang menarik. Kita tengok yalhas zalika. Yang ni tadi kita sebut dia bukan mutakaribain sebab dia sa dengan zal ni dia macam tempat makhraj yang sama. So dia boleh jadi mutajanisain juga pada pendapat Ustazah lah. Tapi diorang yang ni dia letakkan kat mutakaribain. So you all at this point tak payah risaulah, cuma kita nak apply je hukum ni. Nak apply macam mana? Bila nampak yalhas tu dengan zalika, kita terus jadikan dia huruf apa? Alia. Yalhas dengan zalika. Zal. Huruf zal. Okay, kita tak baca za tu. Yalhas zalika. Okay, the next one. Kadzabat samudu. Ta'at dengan at.
Okey, yang ni boleh jadi mutaqaribain. Kenapa? Ta dengan sa memang acceptable, dia boleh jadi mutaqaribain. Kenapa Nani? Kenapa dia jadi mutaqaribain Bukan mutajanisain. Kenapa bukan mutajanisain? Sebab tempat makhraj dia tak sama, betul tak? Memang lain. Satu Lain. semua tolong buat at. Okey, Dengan buat at. Okey, dah dalam kan? So kalau as lidah kat luar. So memang makhraj lain kan? Okey, Julaila cuba buat at. As. Lain kan makhraj? Okey, kalau makhraj dah lain dan memang tak mutajanisain. Dia mutajanisain ni jenis yang sama, dia at least makhraj mesti sama. So yang dah jauh sikit lah. Makhraj pun dah jauh. So kadzabat samudu, Ain macam mana nak baca? Kita nak baca kat ta ke nak baca kat sa? Kejap, I cannot see you all. Screen I tiba-tiba hilang. I dengar suara je. Kejap. Nampak I ke? Nampak? I cannot see you. Lagi semua orang. You can solve the problem while we move on. Yeah. I'm trying to fix it. Okay. Okay, siapa belum panggil tadi? Julaila, kadzabat samud, kita nak baca yang mana? Kadzabat samud. Kadzabat. Bukan memang kena sebut satu. Sebut satu je. Yang mana satu tu nak sebut? Kadzabat. Tinggalkan sa. Kadzabat samud. Tak boleh. Kita kena tinggalkan yang pertama, kita ambil yang kedua. So kadzabat samud. Kadzabat samud. Terus ba tu bila baca tu terus macam nak masuk berbunyi kepada sa. Terus masukkan. Kadzabat samud. Kadzabat samud. Kadzabat samud. Kadzabat samud. Kadzabat samud. So kita pilih yang kedua ya. Selalu kita memang pilih yang kedua. So antara dua huruf tu, 1 dan 2, kita pilih yang kedua. Ain dah okey ke? Okey, dah nampak dah. Nombor 2 ya? Tak, nombor 2 pula. Tak apa, Ain intro dulu. Alam nakhluqkum, kat sini yang kita tengok ialah qaf bertemu dengan kaf. So kita kena discuss dulu, qaf dengan kaf tu makhraj dia sama ke tak? Siapa nak discuss? Ain pun boleh? Tak sama. Tak sama. Qaf dia kat belakang sekali, kaf kat depan sikit. So Ain yang mana ni? Kena pilih salah satu je. Nak pilih qaf ke nak pilih kaf? Kaf. Sebab? I'm just guessing. Sebab dia Sebab apa? Sebab the second one. Pilih the second. Okay. Always go to second. Okay. So alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Tak ada bunyi qaf tu luqu. Kalau qaf dia nakhluqu, luqukum, luqu ada qalqalah, ada melengkung lidah. So yang ni just flat je, nakhluqkum. Okay. Alam nakhluqkum. Okay. Okay, yang last one ialah irkab makna. Ini pun ada yang kata dia mutajanisain. Grup yang sebab makhrajnya sama. Abba dengan amma makhraj sama, tapi ada berlainan pendapat. Yang ni mengatakan dia jauh. Mutaqaribain ni bukan jauh, dekat tapi banyak perbezaan. So makhraj dia akan tempat nak dekat sama, sifat pun nak dekat sama. So yang ni kita tukar jadi bacaan macam mana Julaila? Sebab Julaila tak dengar tadi kita discuss yang ni. Macam mana nak baca irkab makna ni? Irkab makna. Kiranya irkab makna tu sebabkan kita bunyi yang kedua. Jadi bila baca irkab tu terus macam mim. Ada berbunyi mim. Okey, cuba buat. Irkab makna. Irkab makna. Julaila kena ambil satu je. Tak boleh ada yang pertama. Irkab. Tak boleh. Itu macam irkab. Kena ambil terus yang nombor 2. Irkam makna.
Ya, tak ada ba. Irkam. Irkam ma'ana. Okey. Okey. Next one. Next slide, Nani. Okey, ni contoh apabila biasanya dia akan tunjuk isqalat da'awa ni antara ta dengan dal. Dalam mushaf Al-Quran, bila kita baca Al-Quran, dia dah siap dah. Ta tu tak ada sukun. Ta tu tak ada apa-apa, tak ada baris. So kita skip je dia. So kita pergi pada yang ada sabdu tu, maksudnya dia dah tarik kita. Dia dah kata asqalat da'awa. Asqalat da'awa. Pergi kat dal tu terus, lupakan ta. Okay, next one. Qad tabayyana. Qad tu tak ada sukun. Dah ada sabdu kat ta. Dah ada syiddah atau sabdu kat ta, dia tarik kita. So kita terus baca, jangan baca dal. Terus qad tabayyana. Qad tabayyana. Dan yalhas zalika, sa tu tak ada sukun. Dan zal tu ada sabdu. So dia dah tarik kita. Perhatian kita pergi kepada zal. Kita jangan sebut yalhas. Kita sebut yalhaz zalika. Okay, clear kan? Okay, next slide. Okay, contoh bacaan. Okay, tak apa. Next one. Okay, dah habis Okay, boleh bagi 10 minit untuk bacaan tak? Kita dah terlambat. Ini untuk boleh salin lah. Nani dan siapa yang belum salin tu boleh salin. Ini untuk pemahaman asasnya tentang perbezaan idgham. Ni ada lagi satu. Kita tak buat mutaba'idan. Ba'id maksudnya jauh. Yang jauh ialah semua huruf-huruf yang ada dalam huruf bahasa Arab yang tak masuk dalam mutamasilain, mutajanisain, mutaqaribain. Kalau kita nampak apa saja huruf yang sebelah, semualah dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ada ba dengan sin dengan mim, mim dengan alif. Semua yang sebelah-sebelah, semuanya kita kata kalau orang tanya hubungan dia ialah mutaba'idan. Itu yang lain lah. Nanti Ustazah tulis kat WhatsApp ejaan dia mutaba'idan. Okey, so sekarang ni kalau dah salin tu kita baca surah Al-Buruj sebab kita tak baca lagi. Okey. Nani boleh start 1 ke 3. Okay, Al-Buruj page number 590. 590. 1 sampai 3 saya baca. Okay. Ya, Al-Buruj sudah apa ya? Nombor berapa? 590. Jadi surah nombor berapa? Tak tahu, saya tak assign lagi. Tapi saya baca dulu 1 sampai 3. Okay, nak assignkan. Okay, Julailah 4, 5, 6. Kemudian Alia 7, 8. Ain 9. Okay. Itu semua orang kan? Okay, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Okay, next. Qutila ashabul ukhdud. Okay, tu kena tarik. Dia ada sifat rakhawah. Maksudnya sifat dia tak tajam tapi dia tak ukhdud. Okay. Qutila ashabul ukhdud. Macam tu. Lagi dia sama macam as tu. Julailah buat as dah betul. Maksudnya jangan lepaskan as tu. Ashabul. Baca perlahan lagi. Qutila ashabul ukhdud. Okay. Sambung. Annarizatil waqud. Okey, ada guna. Nun ada guna.
Nun tu ada guna anna. An-nari zatil waqud. Okey, panjangkan na tu annari. An-nari zatil waqud. Teruskan. Izhum alaiha qu'ud. Okey, is tu ada qalqalah pada Julailah. Ada is. So kena letak je kat bibir. Izhum. Izhum alaiha qu'ud. Yang itu qalqalah sebab dia is. Kena, ni susah sikit. Lidah tu kena tahan. Izhum. Okay. Izhum alaiha qu'ud. Masya Allah. Bagus. Okay, next. Siapa yang kelima? Saya. Ali. Nah, siapa? Ayah. Ai je. Okey. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Okey, Alia berjaya buat rakhawah tu pada huruf fa. Wahum ala so sebab dengar yang Alia pegang fa tu antara huruf-huruf yang ada rakhawah, maksudnya kita kena drag dia macam as. Tadi Julailah berjaya buat kat slot as, tapi kha tu susah sikit sebab nak pegang dia. Dud. Iz pun sama sebab dia bukan hukum, dia tak ada hukum syiddah tu. Syiddah tu macam dal, ad. Pegang dal, tak pegang, lepaskan ad. Tapi ada qalqalah. Atau jim, aj. Atau zal tu tak, kita lepaskan dia. Iz. Kita kata iz ataupun iz. Tak, kita pegang dia sampai the next letter come. Izhum. Okay, so itu maksud rakhawah. Sifat rakhawah tu. Okay, last one. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Okay, qalqalah kat dal tu cuba cakap syahid lagi sekali dengan qalqalah. Syahid. 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 Okay. Alladzi lahu tu ain ada small waw, nampak tak? Ya. That means two counts. Okay. Okay, lagi sekali. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Qalqalah? Echo. Syahid. Okay. So ada 5 yang qalqalah. Hopefully Ain boleh practice. Qaf, ta, jim, dal, ba. So alqa, aba, aja, aja. So semuanya kena hentam so that ada echo at the back. Can you repeat the alphabet again? Alif, apa tadi? Dia qaf, ta, ba, jim, Qaf, ta, ba, jim, dal. Baju dah kotor Ustazah. I nak apa, remember apa dipanggil mnemonics ke apa tu? Oh, okay. Baju dah kotor. Baju dah kotor. Kotor. Jangan cakap kotor. Okay. Okay, you all pun busy. I let you go now. InsyaAllah jumpa next week. Jazakallah khairan. Terima kasih semua. Ustazah. Terima kasih. Ustazah. Bye. Oh.